العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث الثالث. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلأ، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Ini hadis yang ketiga. Lalu sebelum ini hadis yang kedua, Imam Bukhari datangkan
hadis yang cerita Badul Wahyi, permulaan wahyu dari segi masyaqqah ataupun kepayahan wahyu yang Nabi tanggung. Kerana wahyu ini merupakan qawlan thaqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepada kamu wahai Nabi qawlan thaqila, perkataan yang berat. Wahyu memang berat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini ala jabal, ke atas gunung, kamu akan tengok gunung tadi tunduk, khasyi'an mutasaddian, pecah min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit, salah seorang kata Badul Wahyi, penulis wahyu, dia kata sekali wahyu turun bukan banyak, 3 patah kalimah saja. Ghairu ulil darar. Ghairu, satu ghairu, yang kedua uli, yang ketiga darar. 3 patah kalimah saja turun. Kebetulan paha Nabi SAW berada atas paha aku. Maka beratnya wahyu ini sehingga kata Zaid bin Thabit, akhafu an tarudda fakhidi, aku bimbang paha Nabi SAW memecahkan ataupun mematahkan paha aku. Beratnya wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Walau hanya sekadar 3 kalimah. Mula-mula turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minina. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Bahawa tidak sama darjah orang yang duduk tidak keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mujahidun. Qaidun orang duduk di rumah, mujahidun orang yang keluar bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak sama darjat mereka. Mula-mulanya turun begitu, tak sama. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia satu orang buta, dia risaulah bila darjat tak sama, nanti dia akan berada di darjat yang rendah di surga nanti, di akhirat nanti. Dia adu kebimbangan dia tu kepada Nabi SAW. Lalu turun 3 kalimah yang berikutnya, yang bagi menghilangkan kerisauan Abdullah ibnu Ummi Maktum. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar, kecuali orang yang punya keuzuran. Macam Ibnu Ummi Maktum, dia buta, yang punya keuzuran yang tempang dan sebagainya, ini dikecualikan daripada pengurangan darjat tadi. Maknanya bila dia tak keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala kerana sesuatu uzur, maka darjat dia tetap Allah Subhanahu wa taala tinggikan seperti mujahidun. Kata Zaid bin Thabit, akhafu an tarudda fakhiri, beratnya wahyu. Jadi Nabi SAW pada mulanya mengalami masyaqqah ketika Jibril datang bawa wahyu, terutamanya bila datang dalam bentuk salsalatul jaras. Bila Jibril datang tu dengan cara di mana Nabi SAW kena masuk ke alam malaki, alam malaikat. Ini lebih berat bagi Nabi. Wa huwa ashadduhu alayya, kata Nabi. Ini lebih berat bagiku berbanding malaikat Jibril datang dalam bentuk tamathulul malaki rajula, dalam bentuk apa dia, berupa seorang lelaki. Sebab di situ Jibril yang datang ke alam manusia. Antara dua keadaan tu lebih berat bagi Nabi. Nabi pergi ke alam malaikat lebih berat berbanding Jibril AS yang datang ke alam manusia.
Itu dalam hadis yang kedua. Ini hadis yang ketiga ni, ini lebih menepati ya, pada antara ahadithul bab yang paling akrab ila terjematil bab, paling hampir kepada terjematul bab ialah hadis yang ketiga ni, yang cerita badul wahyi zamani, mula dari segi zamannya tu, mulanya tu bila, iaitu mula wahyu pada bulan Rabiul Awal ketika Nabi SAW mencapai usia 40 tahun. Bulan Rabiul Awal tu mula dengan kedatangan mimpi-mimpi yang salihah, mimpi yang baik. Selepas tu pada bulan Ramadan barulah Jibril datang ke Gua Hira. Barulah Jibril bawa wahyu Al-Quran. Sebelum tu daripada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Thaniyah, Rajab, Sya'ban, ini 6 bulan semua. 6 bulan Nabi SAW mengalami ataupun memperolehi ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi yang baik. Imam Bukhari petik ini daripada gurunya Yahya bin Bukair. Beliau pula memetik daripada gurunya Laif bin Sa'ad, daripada Uqail, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri. Ini Ibn Shihab ni merupakan Al-Mudawwin Al-Awwal, pencatat pertama hadis Nabi. Mudawwin yang pertama, yang membukukan hadis. Orang pertama yang membukukan hadis-hadis Nabi SAW. Ada dua pendapat kan? Satu kata ya Ibnu Hazm, pendapat satu lagi Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang rajihnya antara dua pendapat ini adalah Ibn Shihab. Awwalu jami'il hadithi wal athar Ibn Shihab amirun lahu Umar. Ini siapa yang tulis ni? Imam Suyuti ya, tulis dalam Alfiyah ni. Awwalu jami'il hadithi wal athar, orang pertama yang mengumpulkan hadis dan juga athar, hadis Nabi SAW. Siapa dia? Ibn Shihab amirun lahu Umar, yang mana memerintahkannya oleh Umar bin Abdul Aziz. Wa awwalul jami'i lil abwabi, itu yang kumpulkan hadis mutlaqan, Ibn Shihab. Kemudian yang kumpulkan hadis mengikut bab-bab, bab taharah, bab salah, bab zakat, bab haji sebagainya. Ini sekumpulan a'immah. Wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dzuqtirabi, jamaah yang hampir hidup sezaman. Awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri dzuqtirabi. Siapa dia? Iaitu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan sebagainya. Ibn Shihab ni meninggal pada tahun 125 Hijrah. Maknanya dia dianggap Al-Mudawwin Al-Awwal. An Urwata, daripada Urwah Ibn Zubair. An Aisyata, daripada Aisyah Ummul Mukminin. Kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, ay min aqsamil wahyi. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, perkara mula-mula. Awwalu, perkara mula-mula, yang mana dimulakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kategori wahyu.
min tab'idiyah, min aqsamil wahyi, min tab'idiyah. Aqsamul wahyi ada berapa? Ada 7. Mengikut Allamah As-Suhaili, aqsamul wahyi ada 7. Yang pertama, manam. Al-wahyu al-manami. Wahyu dalam bentuk mimpi. Seperti mimpi yang Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim AS sembelih anaknya Ismail AS. Inni ara fil manami anni adbahuka. Kata Ibrahim AS, wahai Ismail, ananda, aku tengok dalam mimpi bahawa aku sembelih kamu. Dan ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Sebab tu bila Nabi Ibrahim AS melaksanakan mimpi tadi, perintah dalam mimpi, Allah kata, qad saddaqta ar-ru'ya. Qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi. Cumanya kemuskilannya timbul, kalaulah itu wahyu, kenapa Nabi Ibrahim musyawarah dulu? Musyawarah dulu dengan anaknya. Dalam perkara nak melaksanakan wahyu, tak boleh musyawarah. Musyawarah ni dalam perkara yang tak ada wahyu. Tak ada wahyu boleh kita musyawarah. Tapi kalau dah ada wahyu, dah ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh musyawarah. Kena laksanakan. Contoh Allah perintah salat, aqimus salah. Bolehkah kita musyawarah dulu? Macam mana? Tuan-tuan bagi sure kita nak sembahyang ke tidak? Tak boleh. Tak boleh musyawarah dalam perkara yang sudah ada wahyu, tak boleh musyawarah. Di sini kenapa Nabi Ibrahim AS musyawarah dulu? Musyawarah dengan anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sila beri pandangan. Fanzur mana apa? Beri pandangan. Madza tara, apa syur kamu? Apa fikiran kamu? Fanzur madza tara. Siapa boleh jawab ni kemuskilan ni? Ru'yal anbiya'i wahyun, mimpi para nabi wahyu. Kerana bila mana sudah ada wahyu daripada Allah, kenapa Nabi Ibrahim AS masih nak musyawarah dengan anaknya Ismail? Siapa nak jawab? Semua tutup mulut ni ya. Ya. Gini, jawapannya gini ya. Nabi Ibrahim musyawarah tu bukan musyawarah untuk nak buat ke tak nak buat. Sebab sudah ada wahyu kan, dia memang nak buat. Nabi Ibrahim ni bukan sebarang Nabi, salah seorang Nabi Ulul Azmi, bahkan Khalil pula. Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah. Khalil ni orang yang sangat rapat, teman yang rapat dengan Allah Ta'ala, yang mana dalam segenap keadaan mengutamakan, mendahulukan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Allah uji baginda Ibrahim AS dengan beberapa ujian. Lalu Ibrahim AS dapat lulus semua ujian itu. Fa atammahunna, sempurnakan semua ujian-ujian tadi, dapat markas 100%. Dapat markah penuh. Nabi Ibrahim AS 100%. Sehingga Allah Ta'ala jadikan Nabi Ibrahim AS sebagai imam. Ini ja'iluka linnasi imama. Kerana lulus imtihan, Allah jadikan Ibrahim, Allah lantik Nabi Ibrahim AS jadi imam kepada seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Lalu Nabi Ibrahim pun minta buat rekomen untuk cucu cicit dia. Kalau min dzurriyyati, wahai Allah, berilah imamah ini kepada imamah, keimaman, kepimpinan kepada zuriat aku juga. Allah kata la yanalu ahdidz zalimin. Perjanjian aku ni tidak mencakupi zuriat kamu yang zalim.
Itu dia kamu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada persoalan tadi, Ibrahim alaihissalam bukan mesyuarat untuk nak buat ataupun tidak, tetapi mesyuarat bagaimana nak buat, bagaimana boleh lancar pelaksanaan sembelihan itu. Itu tujuan dia mesyuarat tu. Mesyuarat untuk melancarkan perjalanan sembelihan tadi. Sebab kalau tak diberitahu kepada Ismail alaihissalam, tiba-tiba saja dia tangkap Ismail alaihissalam, dia ikat, lepas tu dia hayun pisau kan, sembelih tiba-tiba tanpa persediaan jiwa Nabi Ismail alaihissalam, maka boleh jadi akan berlaku kekecohan sebab tak tahu. Ismail akan meronta, Nabi Ismail alaihissalam akan lari dan sebagainya. Itu tujuan mesyuarat tu, sebagai menyediakan jiwa dia. Dan ternyata bila dibawa mesyuarat, Nabi Ismail kata apa? If'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kamu buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh kepada kamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, akan sabar. Kemusykilan yang kedua, kalau dah ini wahyu, dah perintah Allah Subhanahu wa taala, kenapa pula tak berlaku perkara tu? Nabi Ibrahim sembelih, lepas tu pisau tak melukakan leher Nabi Ismail alaihissalam, dan sembelihan tak berlaku, sebaliknya ditukar dengan kabsh. Wa fadainahu bidzabhin azim, kami tukar dengan sembelihan yang agung, iaitu kabsh kibas yang dibawa daripada syurga. Ini kemusykilan ni siapa boleh jawab pula? Kalaulah itu perintah Allah, kenapa tak berlaku pula? Soalannya syariat tidak disempurnakan. Allah perintah semayang tak boleh buat. Allah contohkan, Allah perintah semayang, tapi bila nak semayang Allah tak bagi. Soalan gitu. Siapa boleh jawab ni kemusykilan ni? Ya. Tak jelas suara kan? Okey. Jadi perintah tu bukan perintah tashri'i, tetapi sebaliknya perintah tariqah. Bukan perintah syariat, tetapi perintah tariqah. Apa beza perintah syariat dengan perintah tariqah? Perintah syariat ni perintah untuk sebagai taklif, perintah sebagai taklif, untuk adanya imtithalut ta'ah, adanya pelaksanaan taat. Itu perintah syariat. Berbeza perintah tariqah ni adalah untuk tarbiyah, perintah untuk tarbiyah, iaitu untuk tarbiyah hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sebagai Khalilullah, sejauh mana kecintaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi cinta kepada ghairullah, cinta kepada selain Allah. Sebab Allah Ta'ala ghayur. Allah Ta'ala ghayur dengan makna Allah tak suka adanya ghairullah dalam hati hamba-hamba dia yang muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah. Adanya ghairullah dalam hati, Allah Ta'ala tak suka. Maka Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim sembelih, sebenarnya bukan untuk sembelih Ismail, tapi untuk menyembelih, untuk sembelih kecintaan kepada Ismail, kecintaan kepada ghairullah dalam hati Ibrahim alaihissalam. Jadi bila sudah tercapai perkara itu, kan Nabi Ibrahim telah ambil pisau, dia telah ikat Ismail alaihissalam, dan dia telah gerak-gerakkan pisau tu pada leher Ismail alaihissalam dengan seluruh tenaganya.
Maka sudah capai maksud tarbiyah. Maksud untuk tarbiyah supaya tidak ada kecintaan ghairullah dalam hati Ibrahim alaihissalam sudah tercapai. Sebab itu Allah Ta'ala tidak benarkan perkara itu berlaku, sebab dia bukan perintah syariat. Bahkan pula kalaulah itu syariat, dia akan jadi satu yang menyalahi maqasid, akan menjadi maqasidus syariah. Kalaulah itu benar-benar syariat, dia akan jadi menyalahi maqasid. Sebab di antara maqasidus syariah hifdzun nafs, jaga nyawa. Tiba-tiba nyawa disuruh sembelih pula, itu menyalahi maqasidus syariah. Sebab itu perintah itu bukan perintah syariat, sebenarnya sekadar perintah tarikat sahaja. Itu yang pertama, kategori aqsamul wahyu yang pertama, yaitu ru'ya ataupun al-wahyul manami. Yang kedua an-nafsu fir raw'. An-nafsu dengan mana Allah Ta'ala meniupkan dalam hati para nabi, meniupkan perkara-perkara yang baik dalam hati para nabi, seperti yang disebut dalam hadis, inna ruhal qudus qad dafatha fi ru'i. Ruhal qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, telah meniupkan fi ru'i ataupun fi raw'i. Fi ru'i mana dalam hati aku. Itu yang kedua, an-nafsu fi ru'i ataupun fi raw'i. Yang ketiga dalam bentuk salsalatul jaras, yang kita dah baca dalam hadis kedua sebelum ini. Salsalatul jaras, wahyu datang dalam bentuk bunyi macam bunyi loceng. Bunyi loceng bergemerincing, bunyi gemerincing loceng, salsalatul jaras. Dan yang keempat, wahyu dalam bentuk tamathulul malaki rajulan. Tamathulul malaki rajulan, malaikat datang berupa seorang lelaki. Yang kelima, Jibril alaihissalam datang dengan rupa asal. Jibril datang dengan rupa asal. Lahu sittu mi'ati janah, punya 600 sayap. Malaikat Jibril ni ada 600 sayap. Kalau dia buka dia punya 2 sayap saja pun sudah menutupi timur dan barat, ufuk timur dan barat. Jibril alaihissalam pernah muncul kepada Nabi dengan rupa asal dekat Gua Hira. Jalisun ala kursiyin, dengan duduk atas kursi, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Nabi tengok tu, Nabi terkejut tengok makhluk Jibril alaihissalam dengan begitu besar kan. Lepas tu duduk atas kursi pula, tergantung pula kursi itu antara langit dan bumi. Jadi Nabi balik dalam keadaan apa? Demam, dalam keadaan berdebar-debar hati, demam. Dan Nabi suruh keluarganya selimutkan dia, zammiluni. Itu yang kelima kan. Jibril alaihissalam datang dengan rupa asal. Yang keenam di antara kategori wahyu ialah Allah Subhanahu wa taala bercakap sendiri kepada para nabi. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam, dan tentu sekali min wara'i hijab. Min wara'i hijabin, Allah bercakap di balik tabir.
wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin. Allah bercakap di balik hijab. Yang ketujuh, wahyu Israfil. Wahyu dengan Allah Ta'ala menghantar malaikat Israfil. Ini berlaku ketika zamanul fatrah. Wahyu datang pertama dekat Gua Hira. Iqra, wahyu surah Iqra tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu berlaku fatrah. Berlaku terhenti wahyu untuk beberapa masa. Ada pendapat mengatakan sehingga 3 tahun terhenti. Ada kata beberapa hari terhenti wahyu zamanul fatrah. Ini bukan fatratul nubuwah. Fatrah ada 2 jenis kan? Satu fatrah nubuwah, satu fatratul wahyi. Fatrah nubuwah ni zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada nabi. Tak ada nabi didatangkan oleh Allah, itu dipanggil zamanul fatrah, yakni fatrah nubuwah. Fatrah tidak ada kenabian. Satu lagi fatrah wahyu. Fatrah wahyu. Atas sesuatu hikmah, Jibril alaihissalam tak datang kepada Nabi beberapa masa. Ada aqwal di kalangan ulama tentang berapa masa Jibril tak datang. Di antara hikmahnya supaya meredakan sikit Nabi punya kegundahan bila terima wahyu pertama, dengan wahyu itu qaulan thaqila, maka suatu kejutan bagi Nabi. Untuk meredakan kegundahan itu, maka wahyu terhenti beberapa masa. Yang kedua, sebab wahyu terhenti beberapa masa ni supaya menimbulkan kerinduan kepada Nabi, rindu kepada wahyu tadi. Kan bila manusia kan bila dia bila dia sudah kenal sesuatu perkara itu pula ada kecantikannya, ada nur dia, wahyu ada nur. Lepas tu terhenti beberapa hari, maka dengan terhenti itu, lagi lama terhenti, lagi banyak kerinduan datang dalam hati. Itu di antara hikmahnya berlaku fatratul wahyi. Maka dalam zaman al-fatrah ni Allah datangkan Israfil untuk menemani Nabi. Sebab ada juga riwayat menyebut bila berlaku fatrah, Nabi berasa sedikit macam kesepian, ataupun Nabi rasa macam ditinggalkan. Wahyu datang kemudian ditinggalkan. Sehingga ada riwayat menyebut bahawa Nabi seakan-akan nak terjun daripada tempat yang tinggi. Maka ketika itulah malaikat Israfil datang mengatakan bahawa kamu ni, Tuhan ni adalah Rasulullah haqqa, Rasulullah yang benar. Jadi tak usah gusar, tak usah rasa ditinggalkan dan sebagainya. Itu wahyu Israfil yang mana berlaku ataupun datang ketika zamanul fatratil wahyi, untuk tasliyah, untuk menghiburkan Nabi SAW. Jadi semua itu 7 aksam, 7 kategori wahyu. Boleh ingat 7 kategori itu? Boleh ingat 7 kategori wahyu. Di antara 7 itu kata Aisyah, yang mula-mula didatangkan kepada Nabi dari kategori wahyu ialah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Finnaum, semasa tidur. Ru'ya salihah dengan ru'ya sadiqah ni apa beza? Ru'ya salihah dengan ru'ya sadiqah. Ar-ru'ya sadiqah a'ammu, lebih umum daripada ar-ru'ya salihah. Ar-ru'ya salihah lebih khusus. Jadi nisbahnya umumun wa khususun mutlaqun. Umumun wa khususun mutlaqun. Sebab apa kita kata gitu?
Sebab ru'ya as-sadiqah ni lebih umum. Sebab ada ru'ya as-sadiqah tapi dia tidak salihah. Dia mimpi yang benar tapi dia tidak baik. Tidak baik. Contohnya Nabi SAW sendiri semasa perang Uhud, Nabi mimpi bahawa baginda hayung pedang. Lalu pedang tu sumbing pada beberapa tempat. Jadi mimpi itu mimpi benar, tapi dia tidak baik. Dari segi apa tak baik? Dari segi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beberapa orang di kalangan mereka mengalami syahadah, mati syahid dalam perang Uhud. Jadi tak baik dari segi itulah. Walaupun dia baik dari segi dapat darjat syahadah, dari segi dapat darjat akhirat, itu hal lain lah. Tapi dari segi secara zahirnya di dunia ni, yakni berlaku syahadah, sahabat cedera dalam perang Uhud dan sebagainya. Jadi dia adalah mimpi salihah, mimpi yang benar tetapi dia tidak salihah. Bermakna mimpi salihah ni ada kalanya salihah, ada kalanya ghairu salihah. Sebab itu salihah ni lebih umum. Macam satu lagi contoh kan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Allah cerita dalam surah Yusuf. Bersama Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara dua orang pemuda. Mengikut riwayatnya, satu nama Apopis, satu lagi nama Binarus. Apopis ni dia apa ni, Khabbazul Malik. Khabbaz ni tukang buat roti lah, yang menyediakan makanan untuk raja. Khabbaz. Binarus pula Saqil Malik, yang menyediakan minuman. Jadi entah macam mana mereka ni pakat lah untuk letak racun dalam makanan raja. Tetapi yang si Binarus ni tidak bersungguh. Dia teragak-agak nak buat ke tidak, akhirnya dia dapat pengampunan. Berbeza Apopis ni, dia telah letak racun lah. Dan dia akhirnya dihukum bunuh. Bila bawa pada Nabi Yusuf, mimpi mereka. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, aku tengok aku ni perah anggur. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min, aku tengok aku junjung roti atas kepalaku di mana burung makan daripada roti tadi. Bila dicerita pada Nabi Yusuf alaihissalam tampil mimpi bahawa kamu ni Binarus, kamu akan kembali bertugas sebagai Saqil Malik, dan kamu pula Apopis, kamu akan disalib. Wa ammal akharu fayuslabu, dia akan disalib. Fatakulu at-tayru min ra'sih, lalu burung akan makan, bukan makan roti atas kepala, sebaliknya makan kepala dia sendiri, makan otak. Burung akan datang, akan menembuskan dia punya tempurung kepala dia, makan otak-otak dia. Otak dia, bukan otak. Organ ni kalau sebut otak-otak, dia ada satu jenis makanan. Bukan otak-otak ni, otak. Burung makan. Dan itulah yang berlaku. Mimpi itu mimpi salihah tetapi tidak salihah. Binisbati li Apopis, untuk Apopis mimpi itu bukan mimpi baiklah bagi dia, sebab dia disalib. Dia disalib, dia mati sehingga jasadnya itu tergantung. Jadi mimpi itu tidak baiklah, walaupun mimpi itu benar. Jadi ru'ya sadiqah ada kalanya salihah, ada kalanya tidak salihah. Berbeza dengan salihah ni, dia bila salihah semestinya dia sadiqah. Kullu salihatin sadiqatun. Ya. Suara tak jelas ha? Ya. Suara tak jelas ni, okey. Ini jelas. Saya dekatkan sikit ni. Jelas. Tak jelas juga. Ha? Tak. Ya. Ya. Tak begini, sebab kita rakam ni.
Nanti boleh tengok pula dalam YouTube lah. Okey ya. Jadi mimpi yang salihah semestinya sadiqah. Kullu salihatin sadiqatun. Setiap yang salihah, mimpi baik, mestilah dia mimpi benar. Wala aksa, dan tidak ada sebaliknya, yakni mimpi yang benar laisa kullu sadiqatin salihatan. Tak semestinya yang benar itu salih, sebab yang benar ada kalanya salih, ada kalanya tidak salih. Jadi sadiqah a'ammu, lebih umum. Okey? Mimpi sadiqah ni a'ammu dan mimpi salihah akhassu. Boleh ya? Fakana la yara ru'ya. Nabi SAW tidak melihat mimpi melainkan datang seperti mithla falaqis subhi, seperti falak subuh, seperti belahan cahaya. Falak ni belahan cahaya. Falak, bukan falakun bil kaf tu makna lain. Kalau falak tu dengan makna apa, ufuk tu kan dengan makna apa? Falak ni dengan makna orbit. Itu falak. Orbit dengan makna ufuk ataupun makna orbit. Yang ni falak ni makna belahan ni. Kan bila nak masuk waktu subuh, ada dua fajar kan. Ada fajar kadhib dan ada fajar sadiq. Dengar ke suara? Ya. Fajar kadhib ni dia cahaya dia menegak gitu, cahaya putih menegak. Fajar sadiq pula cahaya dia melintangi ufuk, melintang. Ini simbolik bagi apa ni? Nabi tengok mimpi di celah kegelapan, di antara kegelapan yang memenuhi alam, adanya cahaya putih. Ini simbolik bagi apa? Di dalam kegelapan zulmat jahiliyah, kegelapan jahiliyah, munculnya cahaya Islam, munculnya cahaya tauhid, cahaya keimanan. Dia punya simboliknya ataupun dia punya apa, metafora dia punya bayangan dia ialah dalam bentuk falak subuh tu, cahaya subuh yang mana membelah kegelapan malam. Itu apa tu, bayangan ataupun simbolik yang didatangkan dalam mimpi Nabi SAW. Dia sebagai satu mubasyirah juga tu. Sebelum Nabi terima nubuah ni, selain daripada ru'ya, Nabi dapat mubasyirat. Mubasyirat ni berita-berita gembira. Berita gembira yang Allah Ta'ala beri pada Nabi. Macam Nabi ada sebutkan, inni la'arifu hajaran bi Bakkata kana yusallimu alayya qabla an-nubuwah. Aku masih kenal hari ni pun, kata Nabi, aku kenal satu batu tu di Makkah, satu ketul batu. Kana yusallimu alayya, dia sentiasa beri salam kepadaku di Makkah. Qabla an ub'atha, sebelum aku jadi Nabi, sebelum aku dilantik jadi Nabi, bila aku lalu tepi dia beri salam. Inni la'ariful an, aku masih mengenali sekarang. Sekarang ni pun aku masih kenal batu itu. Ini riwayat ni ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, Kitabul Fadail. Dalam Sahih Muslim Kitabul Fadail ada hadis ni. Ini contoh mubasyirat. Mubasyirat, berita-berita gembira yang Allah datangkan kepada Nabi sebelum baginda terima wahyu. Selain daripada ru'ya, ada mubasyirat yang mana disebut juga irhasat. Irhasat, macam Nabi bila berjalan, Nabi pergi dengan bapa saudaranya ke Syam, maka awan meneduhi Nabi, awan menaungi Nabi sepanjang perjalanan kan. Nabi berjalan dalam teduh awan. Itu contoh irhasat sebelum terima nubuah. Tanda-tanda baik, tanda ataupun berita-berita baik yang Nabi SAW terima sebelum nubuah.
thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima mimpi-mimpi baik itu, berlalu beberapa masa setelah itu, Nabi didatangkan dalam hati Nabi kecintaan, kesukaan untuk khala, untuk mengasingkan diri, beruzlah, untuk bertapa, mengasingkan diri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkhalwat, mengasingkan diri di Gua Hira. Khalwat ni dalam istilah syarak ni satu yang baik ya. Kali ke uruf hari ni berkhalwat ni satu benda yang jelek kan. Sebab apa? Sebab istilah tu dah, uruf tu dah bertukar. Khalwat hari ni orang sebut untuk khalwat dengan perempuan ajnabiyah kan. Sebab tu dia jadi jelek lah. Asal berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi khalwat ni dia ada, khalwat atau uzlah ni dia ada kebaikan di sendiri. Dia ada kebaikan sendiri. Dari segi apa? Tazkiyah, dari segi membina tarbiyah jiwa. Dari segi tarbiyah jiwa manusia. Dalam kitab Hikam kata apa? Idfan wujudaka, kamu kebumikan, kamu tanamlah kewujudan kamu tu fi ardil khumuli, di dalam bumi khumul. Khumul ni tak dikenali, beruzlah, asingkan diri daripada orang. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nidajuhu ataupun la yatimmu nabatu. Setiap tumbuhan yang mana dia tumbuh tanpa ditanam betul-betul dalam tanah, maka tidak akan sempurna pembesaran tumbuhan tadi. La yatimmu ma nabata mimma lam yudfan la yatimmu nabatu ataupun nidaju. Ini dalam kitab Hikam. Kamu kebumikan, maknanya ada masanya kita kena beruzlah, asingkan diri. Macam Imam Ghazali pernah asingkan diri, ramai aimah kan pernah mengasingkan diri. Tumpu seluruh tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima segala al-khalaiq wal alaiq, makhluk-makhluk dan ikatan-ikatan yang ada untuk beberapa masa. Hanya beri tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kebaikan di sendiri, beruzlah dan berkhalwat. Sebab bila macam benih apa-apa kita nak tanam supaya dia tumbuh dengan baik, kita kena tanam betul-betul dalam tanah. Jangan letak atas tanah, letak atas permukaan tanah, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi insya-Allah kita beri zakat dulu. Insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.